Fasa kedua program vaksinasi kebangsaan COVID-19 bermula hari ini. Menurut Kementerian Kesihatan, program menyasarkan guru-guru, kaki tangan pusat penjagaan kanak-kanak dan individu berisiko tinggi atau menghidap penyakit kronik. Pada masa yang sama, vaksin COVID-19 Moderna juga mula ditawarkan hari ini kepada seluruh rakyat dan penduduk di negara ini secara berperingkat-peringkat. Vaksin COVID-19 Moderna telah disahkan keselamatan dan keberkesanannya oleh Autoriti Kawalan Ubat-Ubatan Negara Brunei Darussalam BDMCA berikutan proses penilaian saintifik yang terperinci oleh Jawatan Kuasa Teknikal Vaksin COVID-19 Kebangsaan. Pihak BDMCA juga telah memberi kebenaran khas untuk pemberian vaksin COVID-19 berkenaan di negara ini semasa keadaan kecemasan atau pandemik kesihatan awam. Setakat 19 Jun 2021, jumlah keseluruhan pemberian dos 1 dan dos 2 vaksin COVID-19 adalah 66,972. Bagi mereka yang termasuk dalam fasa kedua dan ingin mengikuti program vaksinasi kebangsaan COVID-19, boleh menempah perjanjian melalui aplikasi BruHealth pada tarikh yang ditetapkan. Orang ramai juga diingatkan untuk memastikan akaun BruHealth masing-masing telah disahkan. Jika belum, kemaskini maklumat peribadi dalam BruHems di klinik-klinik atau hospital-hospital kerajaan. Walaupun fasa kedua baru bermula, tetapi pelaksanaan bagi fasa pertama masih lagi diteruskan. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi BruHealth. Alhamdulillah masa ni gembira lah hampir yang kedua injection. Alhamdulillah Jan ada alahan. Fasa 1 sama fasa 2 dibuka untuk cikgu-cikgu dan juga pesakit-pesakit kronik. So digalakkanlah untuk datang mengambil tempahan slot di BruHealth untuk mengambil vaksin yang ada. Tiada kes baharu jangkitan dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan 8 kes aktif jangkitan COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes di negara ini ialah 255 kes dengan kes yang sembuh 244. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 114 kes. 611 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri, 20,286 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. ...253 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 137,425 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Bakat para belia dalam pementasan teater terserlah dalam pementasan drama puisi Lumut Lonting. Sejarah Brunei antara yang dipersembahkan selain mengembangkan bakat para belia teater antara lain bertujuan bagi mengenali lebih mendalam sejarah negara. Pementasan drama puisi anjuran bersama Suruhanjaya Tinggi Bangladesh ke negara Brunei Darussalam dan Reading and Literacy Association RELA berlangsung semalam di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hadir yang berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.
Pementasan drama puisi mengisahkan sejarah Brunei di zaman pemerintahan Sultan Brunei Pertama melibatkan 16 belia dari pelbagai institusi pendidikan. Juga hadir Puanan Terutama Nahida Rahman Shumoda, Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke negara Brunei Darussalam dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Orang ramai dialu-alukan menyertai kempen derma darah yang akan diadakan selama 3 hari bermula Rabu ini, 23 Jun 2021. Perincian mengenainya menyusul seketika nanti. Program latihan serantau bagi mengintegrasikan kecekapan industri abad ke-21 dalam kurikulum dibentuk untuk menyediakan para peserta dengan pengetahuan dan kemahiran dalam mengenal pasti kecekapan yang diperlukan di tempat dan tenaga kerja. Perkara tersebut dikongsikan oleh Pengarah Pusat Simeo Voctec semasa majlis perasmian program tersebut pagi tadi. Program yang berlangsung selama 4 hari itu diadakan secara maya di Pusat Serantau Simeo Voctec, Bandar Seri Begawan. Awang alias bin Haji Abu Bakar dalam ucapannya turut menekankan sebagai penyedia pengetahuan dan kemahiran, program tersebut perlu terus relevan dilengkapi dengan kecekapan penting untuk menyediakan para pelajar dengan kompetensi abad ke-21 dan kemahiran industri yang berkaitan. Ia akan menyediakan para pelajar berkebolehan untuk diambil kerja sekaligus menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi komuniti dan masyarakat secara keseluruhannya. Program latihan ini disertai oleh 26 peserta terdiri daripada pengetua, pentadbir, penyelia, tenaga pengajar dan pemudah cara pengembangan kurikulum dari negara-negara anggota Simeo. Usaha memberikan dan memberi pendedahan berkaitan ASEAN kepada para penuntut sekolah menengah di negara ini terus dipergiatkan oleh Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri melalui Jeraiwara Kenali ASEAN. Jeraiwara yang diadakan di Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Masna itu antara lain bertujuan bagi menyuntik semangat patriotisme dan sifat perpaduan dalam kalangan penuntut. Pengisian jeraiwara termasuk taklimat kenali ASEAN yang disampaikan oleh Dayang Mufidah binti Abdul Hakim, Pegawai Penerangan selaku Ketua Unit Hal Ehwal Antarabangsa Jabatan Penerangan. Seramai 183 penuntut menghadirinya. Taklimat antara lain menanamkan kesedaran dalam kalangan penuntut sekolah sebagai sebahagian daripada masyarakat ASEAN selaras dengan moto ASEAN, satu visi, satu identiti, satu komuniti. Taklimat juga memberikan negara Brunei Darussalam sebagai pengerusi ASEAN pada tahun 2021. Turut diperkenalkan aplikasi mudah alih WeASEAN yang mengandungi maklumat mengenai ASEAN dan negara-negara ahli ASEAN, kalender, kuis, galeri gambar dan video. Aplikasi tersebut merupakan salah satu projek di bawah Jawatan Kuasa Kecil Penerangan ACI ASEAN COCI yang boleh dimuat turun melalui Google Play bagi pengguna Android dan App Store bagi pengguna iOS. Gara-gara memiliki barang tegahan, 2 individu dijatuhi hukuman denda oleh Mahkamah Magistrate atas kesalahan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Cheng Yufei, penduduk tetap berumur 55 tahun, didakwa di bawah Magistrate Kuala Belait atas kesalahan memiliki 6,672 tin dan 288 botol minuman keras. Tertuduh mengaku bersalah dan telah membayar hukuman denda RM148,000. Semua barang yang terlibat dirampas untuk dimusnahkan.
Rita, anak Odil warga negara Malaysia berumur 45 tahun, didakwa di Mahkamah Majistret Bandar Seri Begawan atas kesalahan memiliki 242 tin minuman keras. Tertuduh mengaku bersalah dan telah membayar hukuman denda RM5,000. Semua barang yang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Sebuah syarikat dikenakan denda kompaun kerana didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12 Pindaan 2006. Syarikat Gold United sendirian berhad dikenakan denda kompaun RM200 kerana didapati melonggok bekas barang-barang binaan seperti potongan jubin, pecahan batu, kayu palet, karung simen dan lain-lain di tempat awam. Syarikat berkenaan diberikan tempoh selama 7 hari untuk menjelaskan denda tersebut. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah selama 3 hari pada masa dan tempat seperti yang tertera. Kempen derma darah ini adalah dibukakan kepada penyertaan orang ramai. Pada masa yang sama, Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saliha dan tabung-tabung darah di kesemua hospital daerah adalah beroperasi seperti biasa. Waktu pendaftaran menderma darah bermula hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu dari pukul 8.15 pagi hingga 11.45 pagi dan 1.30 petang hingga 4 petang. Maklumat lanjut hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian seperti yang tertera atau email kepada bloodbank@moh.gov.bn. Kempen Liga Super Brunei yang membuka tirainya dengan 6 perlawanan yang bermula petang kemarin dan semalam. Di Kompleks Sukan Brakas, Bek FC berjersi merah tewas 3-4 kepada Wijaya FC. Aksi separuh masa pertama Wijaya mendahului permainan 2-0. Separuh masa kedua, Beks bangkit dengan 3 jaringan namun Wijaya yang menambah lagi 2 jaringan dengan kedudukan akhir perlawanan Beks FC 3, Wijaya FC 4. Sementara itu, di Stadium Hasanah Bolkiah Gadong, Majlis Sukan Polis di Raja Brunei meraih 3 mata penuh setelah menang selesa 3-0 ke atas Jerudong FC. MSPPDB Jersey Klabu membuka tirai jaringan mereka pada minit ke-29. Di balapan dan padang, Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas pula menyaksikan pertemuan antara Kota Ranger FC dan Setia Perdana FC. Pada perlawanan ini, Kota Ranger mencatatkan kemenangan bergaya 4-0 menewaskan Setia Perdana. Dalam aksi di Kompleks Sukan Brakas pula menyaksikan Kasuka FC berpesta gol apabila menewaskan Pancur Murai 11-1. Keputusan lain perlawanan, BSRC tewas 0-2 kepada Indra AC dan Rimba Star terikat 3 sama dengan Ikhlas MB 5.